Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kes kita pada kali ini tentang seorang ahli gusti profesional ataupun professional wrestler. Siapa-siapa peminat gusti tu memang dah tak asing lagi dengan muka ni. Chris Benoit. Mesti korang kenal kan? Chris, dia memang sangat terkenal dalam kalangan ahli gusti. Tapi macam mana dia boleh bertindak untuk bunuh anak dan juga isteri dia, yang mana pada masa tu nama dia sedang meningkat naik tau. So, apa yang dah jadi dengan hidup dia pada masa tu Kalau korang nak tahu, kena dah tonton video ni sampai habis. Okay, sebelum tu terima kasih untuk korang yang dah setia sangat dengan channel ni. Walaupun sekarang ni macam kita orang mengalami zaman-zaman darurat dengan masa tau. Pernah dengar? Biasa darurat je genjatan senjata ke apa kan? Ini darurat dengan masa tau. Ya, sorry sangat-sangat. Kita orang memang kesutukan masa sekarang ni. Sebab itulah kalau korang perasan, kadang-kadang tu satu video je, kadang tu 2 video, paling banyak pun 3, tapi jarang lah sekarang kan 3 video kan. Sorry tau. Oh, untuk korang yang baru je jumpa channel ni, selamat datang. Korang tekan tombol subscribe dulu, tekan notification sekali. Dah tu korang bolehlah pergi tengok video-video saya yang lepas. Saya rasa banyak jugalah kan saya post cerita seram, cerita jenayah yang psycho macam gitu. So kalau ada masa, pergilah tonton. Okey, tak payah nak lengahkan masa, dah sedia. Jom kita mula. Nama penuh dia adalah Christopher Michael Benoit atau lebih dikenali dengan nama Chris Benoit. Chris dilahirkan pada 21 Mei 1967. Dia dilahirkan di Montreal, daerah Quebec di Kanada. Ya, dia adalah orang Kanada. Ayah dia namanya Michael Benoit dan mak dia pula namanya Margaret Benoit. Masa dia kecil, dia orang berpindah ke Edmonton di daerah Alberta yang ada di Kanada. Daripada kecil lagi, Chris ni dia memang sangat minat dengan gusti, wrestling gitu kan. Ahli gusti yang paling dia minat adalah Tom Billington ataupun lebih dikenali dengan nama gelaran Dynamite Kid dan juga Bret Hart. Dua-dua orang ni pun saya tak kenal. Masa Chris mulakan latihan bergusti dia tu, masa tu dia baru berumur 12 tahun tau. Masa dia umur 12 tahun tu, dia dah pergi berlatih gusti dengan ahli gusti profesional yang ada dekat Hart Family Dungeon. Okay, Hart Family Dungeon ni sebenarnya ada sebuah sekolah ataupun sebuah gym macam itulah untuk melatih wrestling dan juga atlet. Tapi katanya dia tak adalah fokus kepada wrestler je. Tapi ahli-ahli sukan yang lain pun ada juga pergi ke gym dia orang untuk buat latihan dekat sana. Jadi Hart Family Dungeon ni ada terletak dekat bawah tanah rumah keluarganya Hart. Pengasas gym ni pula adalah Stu Hart. Stu Hart tersendiri sebenarnya ahli gusti profesional daripada tahun 1943 hingga 1986. Mak ayah Chris ni bagus tau. Diorang ni sokong dengan minat anak dia. Ayah dia ni lah yang jaga si Chris ni untuk jadi seorang yang berdisiplin. Bukan setakat main training biasa-biasa je ataupun training main-main kan. Tak lama lepas tu, Chris dapat masuk dalam komuniti ahli gusti. Dia pergi dekat satu kejohanan wrestling ni dan dia mula kenal dengan idol-idol dia. 2 orang tadi kan, Tom Billington dan juga Bret Hart. Jadi pada masa tu, dia berlatih dengan Tom Billington sampaikan ada beberapa jurus gusti macam itu yang Tom ni turunkan kepada Chris. Jurus gusti tau, dia macam silat pula kan. So masa Chris remaja tu memang dia berlatih sungguh-sungguh, dia bekerja keras, dia berdisiplin dalam latihan dia untuk jadi salah seorang ahli gusti yang profesional. Pada tahun 1995, masa tu umur Chris dalam 18 tahun, buat pertama kalinya dia masuk dalam gelanggang untuk berlawan di Stampede Wrestling Promotion. Chris pernah cerita, perlawanan pertama tu dia try lah jurus yang Sifu dia ajar kan. Jurus tu dipanggil diving headbutt, yang jenis terjun menjunang kepala macam gitu tu, yang terkam orang tu. So masa tu sebenarnya dia baru-baru lagi belajar kan. So macam dia tak pandai sangat nak mendarat dengan selamat tau. So time tu memang mendapatlah dia. Okey, pada 22 November 1985, Chris dia duduk dalam satu kumpulan dengan Rick Peterson dan dia berlawan dengan kumpulan yang lain. Kira macam perlawanan berregu macam gitulah kan. Pada masa tu, kumpulan Chris ni menang sebab Chris ada buat satu jurus ni yang dinamakan Sunset Flip, matahari terbenam. Memang nak hujam pun ni. Okey, pada 18 Mac 1988, Chris menang perlawanan Stampede British Commonwealth Mid Heavyweight Championship. Tu pun lepas dia kalahkan Gama Singh. Tak lama lepas tu, Chris mula berlawan dekat Jepun pada tahun 1986. Pada masa tu, dia gunakan nama asal dia, Chris Benoit tadi kan. Tapi dalam tahun 1989, dia mula pakai mask. Dia pakai mask, lepas tu ditukar nama dia sebagai nama gelaran Pegasus
sakit. Katanya setahun jugalah dia stay dekat Jepun sana dan berlatih Japan Dojo untuk tambah skill dia. Tapi katanya awal-awal tu dia cuma push up je, tak ada nak berlatih jurus ke apa. Dia cuma push up. Dah tu kerja dia sehari-hari adalah bersihkan lantai. Biasalah kan budak baru kan, memang macam gitu pun. Kat luar lah, bukan kat Malaysia. Kat Malaysia ni macam tak pernah dengar lah pula. Lepas tu dari setahun ke setahun dia extend kan tinggal kat Jepun. Katanya beberapa tahun jugalah dia stay dekat Jepun sana. Dah tu dia bina career dekat sana, cari pengalaman untuk jurus-jurus yang baru, bergusti semua tu kan. Lepas dah ke Jepun tu, dia ada pergi dekat Mexico dan juga Jerman. Sama juga dia pergi cari pengalaman dekat sana, berlatih dan belajar untuk jadi ahli gusti profesional. Kalau nak ceritakan career dia, memang panjang sangat. Secara ringkasnya, dia pernah menyertai 22 kejohanan, termasuklah WWF, WWE, WCW, ECW dan juga NJPW. Pada masa tu je, dia pernah menang 2 kali sebagai juara dunia. Yang pertama dekat WCW dan yang kedua dekat WWE. Dan pada malam dia bunuh diri tu, sepatutnya dia menyertai WWE event untuk kemenangan dia yang ketiga. Ialah kemungkinan dia boleh menang lah pada malam tu kan. Sekarang kita masuk pula ke kehidupan peribadi dia. Pada tahun 1988, Chris berkahwin dengan Martina Benoa dan dia dapat 2 orang anak yang diberi nama David dan juga Megan. Tapi lepas 9 tahun diorang berkahwin, pada tahun 1997 mereka bercerai. Sebab katanya Martina ni dia suka hidup yang simple-simple je. Tapi Chris, dia selalu jadi perhatian orang. Yelah orang kenal dia dengan ahli gusti kan. Dia pun famous. So Martina dia tak suka hidup dalam keadaan yang selalu jadi tumpuan. Satu hal lagi Martina cakap, Chris ni dia cepat sangat naik angin tau. Kejap-kejap hijau macam tu kan. Jadi sebab itulah mereka bercerai. Dia kan ahli gusti, asyik bertumbuk je kan. Memang dah tak boleh lari lah dengan panas baharan ni. Tapi sebenarnya ada plot twist juga tau. Apa yang Martina ni tak ceritakan pada tahun yang sama diorang bercerai tu, tahun 1997 kan, Chris mulakan hubungan sulit dia dengan salah seorang ahli gusti wanita yang bernama Nancy Sullivan. Nancy ni sebenarnya isteri kepada salah seorang ahli gusti dekat WWE tu juga. Namanya adalah Kevin Sullivan. Siapa-siapa peminat WWE, WWF tu kan dia tukarkan dulu WWE, lepas tu jadi WWF macam gitu. Jadi korang-korang yang peminat WWE, WWF ni, mesti korang tahu kan yang semua yang berlaku dekat atas pentas tu cumalah lakonan semata-mata. Tak tahulah kalau dia orang memang prepare skrip ke apa kan, tapi plot yang berlaku dekat atas pentas sana itu semua hanyalah lakonan semata-mata. Memang diorang dah siap-siap dah, hari ni nak buat gimmick ni, hari ni nak buat gimmick itu. Yelah syarikat tu sendiri kan syarikat hiburan. Tujuan diorang adalah untuk menghiburkan penonton. Kalau tak ada plot, tak ada gimmick, tak ada case, mestilah orang macam boring kan. Kau dah kenapa nak kena berlawan je. So dia buatlah macam ada adegan-adegan sikit, adegan bercinta lah, adegan gaduh lah, tak puas hati tu, tak puas hati ni macam tu kan. So benda yang samalah juga yang berlaku dengan Chris dan juga Nancy dan juga Kevin ni. Konon-kononnya pada masa tu dia orang buat macam cinta 3 segi lah. Jadi kebanyakan ahli gusti ni atas pentas je dia orang macam yelah bergaduh, lepas tu bermusuhan semua kan. Tapi belakang pentas siap lepak mamak lagi ha. Suka hati je. Cuma adalah setengahnya tu betul-betul bergaduh, betul-betul macam tak puas hati kan. Lepas tu nak lepaskan geram tu atas stage macam tu kan. Dan yang real tu lah yang penganjur mengalu-alukan. Ya kan nampak lah kan, bergaduh macam betul sikit. Tak adalah asyik tunggu je orang hentam kita, lepas tu giliran kita pula yang hentam orang. Tak puas hati kan. Sebab itulah dulu minat, lepas tu sekarang nampak macam kau ni pelakon lah dah. Tak tengok dah. Dan korang perasan tak ada setengahnya tu macam dia berlawan tu nampak macam main-main macam gitu kan. Dan tu mungkin director ni suruh yang ini yang menang, tapi yang ini tak puas hati, yang ini macam yelah tak nak dengar kata. Lepas tu dia yang nak menang sendiri, tiba-tiba muka yang sepatutnya menang ni rasa macam kenapa engkau yang menang macam tu kan. Bukan tuan director cakap aku ke yang menang. Suka hati je lah. Okay, kesimpulannya semuanya tentang duit. Kalau tak ada drama, boring lah penonton kan. Dah lepas pada ni dah tak ada dah penonton yang nak tengok. So pada masa tu, cinta 3 segi antara Chris, Nancy dan juga Kevin ni dibuat-buat je. Semata-mata untuk tontonan dekat atas stage macam tu kan. Tapi lama-kelamaan
Kevin ni perasan tau, yang Nancy dengan Chris ni betul-betul ada hubungan dekat belakang dia. Masa tu lah Kevin naik angin, lepas tu dia pergi serang Chris ni. So time tu lah dia orang dah bergaduh betul-betul. Kat luar, kat atas stage, semuanya dah jadi real dah. Pada masa yang sama, Nancy tadi pergi ceraikan Kevin sebab dia nak bersama dengan Chris. Dah tu Nancy tadi berhenti jadi ahli gusti dan dia cuma uruskan jadual Chris je. Dalam tahun 2000, Nancy dengan Chris ni berkahwin. Tak lama lepas tu, diorang dapat seorang anak lelaki yang diorang bagi nama Daniel Benoit. Tapi dalam tahun 2003, Nancy filekan perceraian. Atas alasan yang sama, kenapa Martina tinggalkan Chris. Ya kan, Chris cepat naik angin. Siapa Jim boleh tahan? In 2003, Nancy Benoit filed for divorce and requested court-ordered protection from her husband Chris. Tapi tak lama lepas tu, mungkin dipujuk oleh Chris dan Nancy bagi peluang sekali lagi untuk Chris. Jadi, diorang masih lagi bersama dan tak jadi untuk bercerai. Katanya punca utama Chris jadi macam gitu sebab dia ada ambil ubat-ubatan macam testosteron, lepas tu steroid. Saya sebenarnya tak familiar dengan dua ubat ni. Tapi katanya ubat ni biasa ahli atlet yang akan gunakan. Ataupun orang-orang yang nak jaga tubuh badan dia, nak ketul-ketul ke apa kan. Jadi ubat ni sebenarnya dia ada side effect tau. Antaranya mood swing, cepat naik marah. Perangai pula berubah tak menentu tau. Dah tu cepat cemas, cepat meluat. So macam efek dia tu bahaya jugalah untuk kehidupan dia. Dalam masa yang sama, dia kan ahli gusti, selalu bertumbuk, selalu kena bantai kan. So secara tak langsung, tubuh badan dia ni mengalami physical trauma secara berterusan. Tapi tak pasti sama ada dia perasan ataupun tak dengan semua benda tu. Dia memang dah terbiasa sangat dah dengan pukulan-pukulan dekat badan dia ni. Terutama sekali dekat bahagian abdomen ni kan, dekat bahagian apa, perut ni kan. Lepas tu bahagian badan yang lain dengan muka, kepala. Apa yang membimbangkan sebenarnya adalah bahagian kepala. Sebab dekat kepala ni kan ada otak. Bila dah otaknya selalu bergegar, dia kena hentam tu kan, mestilah akan ada side effect kan. Pula tu, dia banyak rawat luka dia dengan sendiri tau. Bukannya kata lepas dah berlawan tu, lepas dah sakit-sakit tu pergi hospital, dapatkan rawatan, dapatkan CT scan ke apa. Tak. Lepas dah berlawan, dia akan rawat luka dia sendiri. Kecuali ialah yang parah lah kan, sampaikan dia tak sedarkan diri, of course lah orang akan bawa dekat hospital. Jadi katanya, kombinasi antara ubat-ubatan tadi dengan faktor kerosakan fizikal yang ahli gusti ni alami, biasanya jangka hayat ahli gusti ni lebih rendah berbanding dengan manusia biasa. Jadi sepanjang kerjaya Chris ni, dia rapat sangat dengan kawan-kawan satu kerjaya dia. Ramai kawan-kawan Chris yang menggambarkan dia sebagai seorang yang mesra, riang dan juga ahli gusti yang berdisiplin. Sebab tu jugalah Chris berkawan rapat dengan Eddie Guerrero. Katanya mula-mula dia kena rapat, dia berkawan rapat dengan Eddie Guerrero tu masa dia orang sama-sama ada dekat Jepun. Masa tu lah dia orang macam berkawan baik lah, best friend forever macam tu kan. Tapi pada tahun 2005, Eddie dijumpai meninggal dunia dalam bilik hotel dia sambil-sambil ada berus gigi dekat tangan. So pada masa tu dia meninggal dunia pada umur 38 tahun kerana kegagalan jantung. Jadi berita ni sebenarnya sangat-sangat bagi kesan pada Chris tau. Now I know that I love you. I miss you. You made such a great impression on my life. And I want to thank you for everything you've ever given me. I want to thank you from my heart and tell you that I love you and I'll never forget you. And I will see each other again. So Eddie boleh kata orang yang memainkan peranan penting juga dalam hidup Chris ni. Jadi lepas Eddie tadi dah meninggal dunia, hidup Chris dah jadi tak sama dah. Orang sekeliling dia pun bagi tahu yang Chris ni dah berubah. Tak macam dulu. Chris mula mengalami kemurungan yang teruk. Dan masa dia bergusti pun, dia jadi makin kejam tau. Dia dah tak seceria dulu lagi dah. Semuanya dah berubah. Terutama sekali kehidupan peribadi dia. Okey, tak sampai seminggu kemudian, pada 23 Jun 2007, pada hari tu sepatutnya Chris ada event tau. Dia sepatutnya hadir, tunjukkan diri dekat event tu sebelum dia menyertai perlawanan di WWE. Yang katanya penentu sama ada dia menang ataupun tak, macam gitu. Tapi pada masa tu, hari Jumaat, dia cancel event tu. Dah tu dia cakap dengan ejen dia yang dia tak boleh datang sebab isteri dan juga anak dia kena keracunan makanan. So sekarang ni diorang tengah muntah-muntah dan dia nak kena bawa anak dan juga isteri dia pergi ke hospital. Dah tu Chris cakaplah dengan ejennya kan, tak apa, jangan risau, esok nanti aku akan naik flight. So pada masa tu Chris tadi dah dijadualkan untuk bekerja dengan Chavo Guerrero. Chavo Guerrero ni adalah anak saudara kepada Eddie Guerrero. Jadi
Chavo dengan Chris ni dia macam berkawan baik jugalah. Dan orang yang mula-mula jumpa dengan mayat Eddie Guerrero yang terlantar dekat dalam bilik hotel tadi kan adalah Chavo Guerrero ni. So katanya lepas dia dah jumpa Eddie terlantar dalam bilik tadi, dia terus call ambulans dan bila ambulans sampai je dekat hotel tu, Eddie dah pun meninggal dunia. Jadi pada hari Sabtu, Chavo dia ada terima satu pesanan suara yang pelik tau daripada Chris ni. Jadi masa tu Chavo tadi pun cubalah call Chris kan. Dia nak tanya kau okey ke tak. So masa tu dia orang borak-borak. Katanya dia orang borak hal-hal dulu. Seolah-olah macam mengimbau kenangan lama macam gitu kan. I call him, no answer. Then all of a sudden I get a call from him. And he's like, call right back. Hey Chavo, hey, what's up, man? He sounds just off. I'm like, man, you okay? He's like, yeah, I'm cool, man. Just really bad. A really, really just bad weekend. I just, Daniel and Nancy are sick, his wife, and, So you're actually talking to him at this point? I'm talking to him, yeah. And this is basically after he's probably killed his wife? Yes. Yeah. Yes. They're sick, they're not feeling good. And I'm like, all right, cool. And, well, you coming in? Yeah, I missed my flight. But don't worry, I'm going to catch another flight and I'll be there. Okay, I go, just call me when you get in and I'll pick you up, no matter what time it is. We were landing in Houston. I had to drive to Belmont. And I was like, don't worry about it. We're late. I'll wait for you. Okay. So pada hari Ahad tu sepatutnya Chris sampai dekat Houston Airport dalam pukul 8 pagi. Dan Chavo ni lah yang jemput Chris. Tapi tunggu tak sampai-sampai juga. Masa tu jam dah pukul 8.28 pagi. Tapi bayang Chris pun dia tak nampak. Akhirnya Chavo tunggu beberapa jam tau dekat airport tu. Masa tu dia mula terfikirlah kan, tak mungkin Chris ni ambil masa lama sangat, delay lama sangat. Yelah hari Jumaat dah ada event, lepas tu dia cancel. Dan hari Sabtu pun ada event, tapi dia cancel juga. So hari Ahad ni ada event, mungkin Chris ni pun cancel juga. Itulah yang dia fikirkan masa tu. Dah tiba-tiba je Chavo terfikir tau, yang malam tu masa dia letakkan telefon dan Chris cakap I love you. Katanya sebenarnya benda tu macam biasa tau. Yelah dia orang saling cakap I love you man, hey I love you macam tu kan. Tapi kali ni dia tahu ada sesuatu yang berbeza. He getting ready to get off the phone, and he goes. He makes a point of it. It stops. He goes, Chavo. I go, yeah. And he goes, I love you. I said, I love you too, man. It wasn't too off kilter because we always tell each other we love each other. Yeah. But this one was really forced. It was not forced. It was really like made a point of it. It was like, hey man, okay, I love you, brother. Okay, no, it was like, Chavo, I love you. I want you to understand this. Basically, if you don't forget this. Coming from a man with very few words. Yeah. I was like, all right, I love you too, bro. So I hung up, and I thought, that was strange. So I called him right back, and I go, hey man, are you all right? I'm fine, man. Like I said, I just had a real hard weekend, and just real hard weekend, and I had to go take him, Daniel and Nancy to the hospital. And I'm like, oh, okay, man. Well, I'm here. Okay, man. Okay, cool. So then hung up, and that was the last I actually talked to him. Satu hal lagi, pada malam semalam, pagilah masa tu dalam pukul 3.53 pagi, Chavo ni tengah tidur masa tu kan. Dan tiba-tiba je dia tersedar sebab dia dapat satu mesej. Mesej tu adalah daripada Chris. Chris mesej macam ni. Anjing-anjing berada di kawasan kolam tertutup. Pintu sisi garaj terbuka. Dan tak lama lepas tu, masuk lagi mesej daripada Chris. Chris mesej macam ni pula. Alamat fizikal aku adalah 130 Green Meadow Lane, Fayetteville, Georgia. 30215. Dan tak lama lepas tu mesej yang sama yang kata anjing-anjing ada dekat kawasan kolam tutup tu, mesej tu pula yang masuk. Cuma kali ni bukan Chris yang hantar, tapi Nancy yang hantar. Chavo pun macam yelah bangun dalam pukul 3 lebih dekat pukul 4 kan. Lepas tu tengok mesej macam tu, blur lagi. So dia cakap mesej tu macam serius weh, pelik. Cuma dia tengok jam dalam pukul 4. So dia fikir tak apalah, dah lagi 3 jam ke 4 jam macam itu dia dah nak jumpa dengan Chris dah. Nanti dia tanyakan lah. Jadi dia pun abaikan mesej tu. Katanya itulah satu-satunya tindakan yang buat dia menyesal. Rupa-rupanya bukan Chavo je yang dapat mesej pelik tu, tapi 4 orang lagi staff yang bekerja sekali dengan dia orang dapat mesej-mesej tu juga. Sama, sebiji. Macam spam pun ada. Okey, pada hari yang sama, WWE mengumumkan yang Chris tak hadir pada hari tu. Jadi mereka cubalah untuk kontak Chris kan, untuk tahu keadaan dia, apa masalahnya. Yelah, sekurang-kurangnya bagilah reason, bagilah sebab. Dah tu diorang call, tak jawab.
Dia orang mesej tak balas. Telefon rumah pun tak ada yang berangkat. Jadi masa tu ejennya Chris ni pergi cek dekat hospital tempatan. Kok-kok lah Chris ada masuk ke dalam mana-mana hospital tu. Tapi tak ada berita apa-apa juga. So masa tu diorang putuskan untuk tinggalkan pesanan suara untuk Chris. Hey Chris, it's Anne from the office. Just trying to get in touch with you. It is Sunday evening. I think about 7 o'clock. So we're hoping everything is okay. So if you can call me on my cell phone. Dalam pukul 11 malam, mereka masih lagi belum dengar apa-apa berita daripada Chris. Dan diorang semua pun tak perasan kata diorang semua dapat mesej tu daripada Chris. Tengah hari esoknya tu, baru diorang perasan. Itulah kadang-kadang macam elok juga kan jadi orang yang kipoci macam gitu. Sekurang-kurangnya tahu awal sikit. Okey, lepas mereka perasan yang kata 5 orang dapat mesej yang sama daripada Chris, masa itulah diorang yakin ada sesuatu yang buruk yang dah berlaku pada Chris. So pada hari tu juga, ejennya Chris ni pergi telefon balai polis Fayetteville dan minta diorang ni cek keadaan Chris dekat rumah. I just spoke to one of the other officers there. My name is Dennis Fagan. I'm a retired detective in New York City. I run the security for World Wrestling, and one of our wrestlers that lives down there is missing. And he told me to say we need a welfare check done. Yesterday he was supposed to show up at a pay-per-view and never got on the plane, never showed up. They've tried to reach his wife Nancy. She doesn't answer. They tried to call his house. It's out of character for him. So at 3 o'clock this morning, there was a message left for one of the other wrestlers, and basically it says, the dogs are in the backyard, the back door is open, goodbye. And that was it. Pada masa tu, Lieutenant Larry Elton adalah pegawai polis yang pertama yang sampai dekat tempat kejadian. Sebenarnya Larry ni dia dah kenal Chris sebelum ni. Sebab yalah, dia pun pernah jumpa Chris beberapa kali dekat sebuah gym ni. Cuma dia orang macam kenal macam gitu je lah kan. Tak adalah kata berkawan ke apa. So pada masa tu, Larry tadi tanyakan jirannya Chris yang namanya Holly. Kebetulan pula Holly ni, in case kalau Chris nak pergi mana-mana, nak keluar jauh ke, nak tinggal rumah tu lama ke apa kan, dia akan tinggalkan kunci untuk Holly. Jadi Holly lah yang akan tolong dia jaga rumah tu, tolong dia jaga 2 ekor anjing milik Chris ni. Jadi Holly boleh dikatakan orang yang diamanahkan untuk pegang kunci rumah tu. So pada masa tu Holly offer diri dia untuk pergi amankan anjing tu dulu. So Larry tadi pun setujulah kan. Larry cakap okey. Jadi Holly tadi masuk ke dalam pekarangan rumah Chris tu, settle pasal anjing semua. Lepas tu dia masuk ke dalam rumah. Dan tak lama pun Holly masuk ke dalam rumah tu, dia terus berlari keluar dengan keadaan yang panik, cemas sambil menjerit tau. Sebab masa kat dalam rumah Chris, dia nampak ada mayat. Ya, katanya pada masa tu dia ternampak mayat anak Chris. So tak lama lepas tu, pihak polis sampai dekat tempat kejadian. Diorang semua serbu masuk ke dalam rumah Chris, periksa dekat keadaan sekitar, dan dalam rumah itulah diorang jumpa mayat Nancy, mayat Daniel dan juga mayat Chris. Mayat Nancy diorang jumpa dekat tingkat atas dalam bilik dia, dalam keadaan tangan dan juga kakinya terikat, dan tubuh Nancy pula berbalut dengan tuala. Dah tu ada satu Bible yang diletakkan dekat sebelah mayat Nancy. Punca kematiannya pula adalah disebabkan cekikan sehingga meninggal dunia. Anak lelaki diorang, Daniel pula, diorang jumpa dalam bilik Daniel. Tak macam Nancy, kaki dengan tangannya tak terikat, dan dia sendiri pun tak ada luka luaran, luka langsung macam tu kan. Yang mana mungkin Daniel ni dilemaskan, bukannya dicekik macam Nancy. Dekat sebelah Daniel pun ada Bible juga. Dekat sebelah bawah pula area gym macam gitu. Dekat situlah Chris habiskan nyawa dia dengan menggantungkan diri dia. Dan satu lagi tali yang bahagian hujungnya tu, dia ikat pada lateral pull machine. Tak lama lepas tu, WWE dimaklumkan tentang penemuan mayat sekeluarga ni. Rumah Chris sendiri pun dah ditutup, jadikan sebagai tempat crime scene kan. Lepas dah disiasat dengan lebih lanjut, pihak polis mendapati tak ada langsung kesan-kesan pecah masuk dekat rumah tu. Maksudnya apa? Maksudnya tak ada pun orang nak cungkil-cungkil ataupun kemungkinan perompak yang masuk. Tak. Hasil bila siasat mayat pula, mereka mendapati yang ketiga-tiga mayat tu meninggal pada masa yang berlainan. Katanya Nancy yang meninggal dulu, kemungkinan dalam hari Jumaat pada 22 Jun, dan laporan toksiologi mengatakan ada alkohol dekat dalam badan Nancy. Tapi mayat Nancy masa tu agak mereput lah compare dengan mayat-mayat yang lain. Dan daripada kecederaan yang ada pada Nancy tu, berkemungkinan Nancy lawan dengan penyerang dia. So dia pun struggle untuk lepaskan diri tau. Daniel pula dibunuh pada hari Sabtu. Katanya dia bagi ubat penenang dulu pada Daniel, dan mungkin dia ingatkan ubat penenang tu sampaikan Daniel ni
tak sedarkan diri macam tu. Tapi sebenarnya tak tahu. Katanya daripada hasil bedah siasat, Daniel sedar pada masa dia dibunuh. Cuma sebab dia dibagi ubat penenang, so dia tak dapat nak melawan, dia tak dapat nak selamatkan diri dia. Esok hari pada hari Ahad, barulah Chris menggantungkan diri dia, bunuh diri. Masa pihak polis siasat tu juga, diorang dapat tahu, kata carian terakhir Chris dekat internet adalah cara paling cepat dan mudah untuk patahkan leher. Maksudnya dia dah plan awal-awal dah nak bunuh Nancy. Sebelum-sebelum tu, lepas WWE dah tahu dah Chris meninggal, satu keluarga meninggal kan. So diorang pun umumkan lah, diorang mungkin akan adakan 3 jam siaran untuk penghormatan kepada Chris ni. Sebab Chris seorang ahli gusti yang sangat berdisiplin, yang berbakat, yang ada potensi tinggi macam tu kan. Tapi esoknya tu, lepas pihak WWE tahu yang kata Chris sebenarnya dah bunuh anak bini dia dan juga dah bunuh diri, so pada masa tu dia tarik balik siaran yang 3 jam tu. Kiranya tarik balik keputusan diorang. Sebenarnya ramai tahu peminat yang tak percaya dengan apa yang Chris dah buat. Ramai yang mempertikaikan. Betul ke? Tapi iyalah kan, persoalannya kenapa? Kenapa sampai dia bertindak macam tu? Kenapa sampai sekejam tu dengan anak bini dia? Padahal kalau betul dia depressed ke apa, dia boleh je kalau nak bundir sendiri kan. Bundir sendiri. Jadi pada masa tu, macam-macam lah konspirasi teori yang orang-orang ni buat. Ada yang cakap pesaing kepada Chris ni yang buat. Ada yang cakap perompak masuk rumah, yang mana tak mungkin sebab pihak polis tadi dah buktikan tak ada kesan-kesan pecah masuk ke apa. Dah tu ada juga yang cakap sebenarnya kerajaan yang dah setkan benda ni. Tak tahulah Chris tu sebesar mana dia punya title sampaikan kerajaan nak campur tangan ni kan. So adalah beberapa fakta dan juga bukti yang diketengahkan. Yelah, daripada semua teori konspirasinya ni, pihak polis nak buktikan lah yang ini hanyalah teori, yang ini hanyalah teori. So yang mana yang kebenarannya kan. Dan paling penting untuk kes ni, kita kena tahu yang Chris adalah seorang yang wajib untuk ambil ubat-ubatan, terutama sekali steroid. Yang mana saya dah cakap dah tadi, steroid tu side effect dia sangat-sangat bahaya. Paling teruk dia boleh efek sampai ke emosi orang tu tau. Tapi hasil bedah siasat mendapati kandungan testosteron yang ada dalam badan Chris pada masa tu terlalu sikit. Jadi jumlah tu sendiri tak cukup untuk bagi kesan sampingan kepada Chris. Yelah, contohnya macam mengamuk, cepat naik angin. So, disebabkan ubat-ubatan tadi dah out dah. Teori yang kedua yang boleh dikaitkan adalah kesan psikologi dia. Macam yang kita tahu, Chris adalah seorang ahli gusti yang selalu sangat dapat gegaran daripada seluruh anggota badan dia. Tambah pula, dia ni berlawan jenis ambil setiap pukulan yang pihak lawan bagi tau. Ya kan, tu kan kerja dia. Dah disuruh dah berlakon, kau kena bagi orang hentam kau, lepas tu kau pula yang hentam orang macam tu kan. Tapi walaupun dekat atas stage tu hanyalah lakonan semata-mata, kena tumbuk, kena bantai, kena hentam tu semua, itu semua betul-betul tau, bukan main-main. Ialah bila dah kena pukul sampai berdarah, tentulah rasa sakit tu takkan ke mana kan. Semua kesakitan tu betul-betul dia rasa, bukannya berlakon. Dan biasanya kalau kita kena pukul, mestilah kita akan rasa macam tak puas hati, kita rasa marah. Tapi dia sebab dah dibayar untuk dipukul, so macam dia tak ada pilihan, terpaksalah hadap juga. Jadi keadaan ni sedikit sebanyak mempengaruhi keadaan psikologi dia. Daripada fizikal pun sakit, mental pun tak berapa nak kena. Satu hal lagi, ingat tak jurus yang paling hebat yang dia selalu sangat guna? Ya, dia akan hentam kepalanya tu, dia terbang lepas tu hentam kepala dia dekat kepala orang lain. Atau tak pun dia akan hentam kepalanya dekat badan orang lain, macam itu kan. Jadi aksi-aksi ni semua sebenarnya menimbulkan physical trauma pada badan dia, terutama sekali kepala, dan sekaligus akan menyebabkan kerosakan pada fizikal dia dan juga psikologi pada otak. Was because Chris had told me that, you know, we talked about our concussion histories, that he had more than he could count. Sebenarnya hal ni dibuktikan oleh pihak berwajib tau. Yelah, diorang pergi buat scan dekat otak Chris dan selidik dengan lebih mendalam lagi kenapa Chris boleh jadi macam ni. Bila dah scan tadi, otak Chris menunjukkan dia mengalami encephalopathy traumatic chronic yang sangat teruk, atau lebih dikenali sebagai CTE. Penyakit ni adalah penyakit otak yang fatal tau, yang mana mereka boleh dapat penyakit ni kalau mereka dapat kecederaan otak secara berulang, termasuklah pukulan ataupun gegaran pada bahagian kepala secara berulang. Jadi semua punca untuk dapat penyakit ni, penyakit CTE ni, dia dah mengalami dah, malah terbiasa sangat. So kata tak heranlah kalau betul dia memang ada penyakit ni sebenarnya. Satu hal lagi, dia tak pergi ke hospital kan, tak buat CT scan, tak pergi buat check up ke apa.
So mungkin dia sendiri tak tahu, ataupun mungkin dia tahu, sebab itulah dia buat tindakan ni. Jadi sebenarnya pada masa tu otak Chris ni dah ada dalam keadaan yang teruk sangat tau. Pakar bedah otak ada buat keterangan. Katanya keadaan otak Chris ni berada dalam keadaan yang sangat teruk. Keadaannya tu sama macam orang yang dah berusia 85 tahun yang ada penyakit nyanyuk. So sebenarnya kecederaan otak ni macam-macam boleh dapat penyakit tau. Termasuklah masalah dengan cara berfikir, cara bercakap, cara untuk handle masalah, dah tu menghakimi sesuatu keadaan tu, dan tingkah laku sendiri pun boleh berubah. Mereka ni juga selalunya susah untuk kawal diri diorang, cepat beremosi, murung, selalu bimbang dan banyak lagi lah. So kalau tak handle betul-betul, jadilah kes macam ni, sampai bertindak kejam untuk bunuh anak dan bini sendiri. Bila dibandingkan otak Chris ni, pakar mengesahkan yang keadaan otak Chris tu bermungkinan akan dapat kemurungan, melakukan keganasan dan kemungkinan memudaratkan diri sendiri. The end. Itulah dia kisah tentang Chris Benoit, dan sebenarnya kisah ni di-request oleh salah seorang subscriber. Terima kasih sebab dah request. Kebetulan pula kes ni sebenarnya saya dah cari lama dah, dan semua data-data ni pun dah ada. Saya cuma compilekan. Sebab itulah saya boleh buat request ni cepat-cepat sikit. So saya rasa sampai sini untuk video kali ni. Hari pun dah hujan. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.